Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidina wa hamdan salihin. Hamdan zakirina wa hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa nabiyyuhu wa khaliluhu wa safiyyuhu wa habibuhu wa rasuluhu. Arsalahu Allahu basyiran wa nadhiran baina yaday sa'ah fa adda al-amanah ونصح الأمة وبلغ الرسالة وجاهد في سبيل الله حتى أتانا اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. ثم أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita mengambil kesempatan ini untuk sama-sama kita semua bersyukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, kerana dengan keizinan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah, pada pagi yang penuh keberkatan ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan keizinan kepada kita untuk sama-sama kita meneruskan kehidupan kita yang masih berbaki di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat darul fana, yang bersifat hari dan kehidupan yang tidak kekal abadi. Sebaliknya, kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang dijanjikan pasti akan bertemu dengan titik kebinasaannya ataupun titik penamat dan penyudah kepada kehidupan sementara di atas muka bumi. Mudah-mudahan hadirin sekalian, sakibaki kehidupan yang masih ada kepada kita ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, supaya kita tergolong daripada golongan hamba-hamba Allah yang tidak akan rugi, yang tidak akan menyesal di saat kita semua kembali bertemu dengan Allah dan kita duduk di dalam kandang mahkamah qadi Rabbul Jalil Allah di padang mahsyar nanti. Hadirin sekalian, hari pertemuan kembalinya kita kepada Allah di hari akhirat, ianya dinamakan sebagai hari Yaum Al-Fasl. Yaum Al-Fasl, kata Imam Dr. Wahbah Al-Duhaili dalam tafsir Al-Munir, hari akhirat itu juga adalah hari yang dinamakan, digelar juga sebagai Yaumul Fasl, yang bermaksud dan bermakna hari yang kita semua akan mendapat keputusan demi keputusan daripada Allah Ta'ala. Apa semua yang kita lakukan waktu kita hidup di atas muka bumi, daripada sekecil-kecil perkara, pekerjaan, amalan yang kita buat, sehingga membawa kepada sebesar-besar perbuatan, amalan dan pekerjaan di dunia ni, semua yang kita buat ini tidak boleh lari daripada penilaian demi penilaian Allah. Kita kembali kepada Allah di hari akhirat nanti, maka di sana barulah kita akan mengetahui keputusan daripada Allah di atas apa. Keputusan itu adalah keputusan di atas penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas apa semua yang kita buat waktu hidup di dunia. Perkara ini dijelaskan oleh Allah Ta'ala sendiri di dalam Al-Quranul Karim, pada ayat Al-Quran yang berbunyi kullu nafsin bima kasabat rahinah, yang bermaksud tiap-tiap manusia itu, tiap-tiap individu itu, kata Allah, dia akan terikat dengan apa semua yang dia lakukan waktu hidup di atas muka bumi. Apa semua yang kita buat, kita akan terikat dengan perkara-perkara tersebut bila kita menghadap Allah di hari akhirat nanti. Tidak ada satu pun amalan dan pekerjaan yang kita buat di dunia yang terlepas daripada dihitung, disoal dan dibicarakan di hari akhirat. Kerana itu hadirin sekalian, perkara ini adalah perkara yang mesti kita ingati dengan sebaik-baiknya.
supaya kita menjadi hamba Allah yang hidup di atas muka bumi yang sementara ini kita hidup dalam keadaan kita tidak melupakan matlamat yang sebenar hidup di atas muka bumi. Kita hidup di dunia sementara ini dalam keadaan Allah menciptakan kita dengan tujuan dan matlamat yang telah ditetapkan oleh Allah. Antaranya Allah menciptakan kita dari kalangan manusia. Allah menciptakan juga makhluk lain dari kalangan jin, yang Allah menjelaskan tujuannya ialah untuk kita semua mengabdikan diri kepada Allah, untuk kita semua memperhambakan diri kita hanya kepada Allah. Takut-takut kita sebagai seorang hamba yang hidup di atas muka bumi, kita hidup atas muka bumi, kita menghabiskan usia yang Allah peruntukkan kepada kita atas muka bumi, tetapi kita terlupa untuk membuktikan sifat penghambaan diri yang sebenar kepada Allah Azza wa Jalla. Sifat penghambaan diri kepada Allah ni hadirin sekalian adalah sifat yang kita pelajarinya hadirin sekalian apabila datangnya bulan Ramadan. Kerana itu dalam waktu yang terhad ni hadirin sekalian, maka saya akan membahaskan dan berkongsikan kepada tuan-tuan bagaimana Ramadan ini sendiri dia mampu mentarbiah kita, mendidik kita, mengajar kita supaya kita menjadi hamba yang mampu membuktikan sifat penghambaan diri yang sebenar kepada Allah Azza wa Jalla. Bila Ramadan ini mendidik kita menjadi hamba kepada Allah dengan membuktikan sifat penghambaan diri yang sebenar kepada Allah. Hadirin sekalian, seorang ulama yang masyhur di bumi Hijaz, ulama yang bernama Imam Abdullah Asy-Syarqiti. Tuan-tuan tak payah tulis. Nama ni tuan-tuan tak payah tulis. Pasal apa tak payah tulis? Sebab macam mana tuan-tuan nak tulis? Sebab tuan-tuan tak ada buku. Tuan-tuan ingat saja. Ingat. Imam Abdullah Asy-Syarqiti. Dia adalah seorang ulama yang hebat di bumi Hijaz. Mengaji sahaja, kita teliti sahaja tentang sejarah kehidupan Imam Abdullah Asy-Syarqiti. Dia adalah ulama yang hebat dalam aliran Asy'ariyah. Kemudian dia pula adalah seorang ulama yang mahir dan hampir menguasai semua bidang ilmu agama yang ada dalam Islam. Dan dia juga dikenali sebagai seorang ulama yang pakar dan mahir dalam ilmu alat. Ilmu alat ni ilmu apa? Ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu balaghah, mantik, badi', ma'ani, bayan. Ulama ni pula dikenali sebagai seorang ulama yang sangat tegas dengan prinsip ilmunya. Bila berlakunya pertumbungan di antara yang hak dengan yang batil, yang menjadikan timbangan ilmu itu sebagai keutamaan, maka dia adalah ulama yang sangat susah nak beri kompromi. Dia tegas sangat. Di atas ketegasan dia, maka pemerintah Hijaz pada waktu tu sehingga ke tahap mengusir dia, buang dia daripada bumi Hijaz. Bila dia dibuang daripada bumi Hijaz, maka pada waktu tu dia menyebarkan ilmu agama ni, maka dia sebarkan seluas-luasnya agama ni, maka sehinggalah Allah Ta'ala mentakdirkan beliau mati di bumi Mesir hadirin sekalian. Apabila dia mati di bumi Mesir, maka kata-kata dia ni dikutip, dipungut oleh para alim ulama selepas daripada dia, sehingga mereka membukukan kata-kata yang hebat daripada Abdullah Asy-Syarqiti. Antara ulama dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, mazhab kita ni, antara yang banyak mengutip daripada kata-kata Imam Abdullah Asy-Syarqiti antaranya Imam Izzuddin bin Abdus Salam. Dan bila pula Imam Abdullah Asy-Syarqiti ini dia mengingatkan kepada kita bila datang sahaja bulan yang bernama Ramadan, maka bulan yang bernama Ramadan ini mendidik kita, mengajar kita, mentarbiah kita supaya kita ni memiliki sifat penghambaan diri yang sebenar kepada Allah. Sebelum saya masuk bab ni, maka saya nak cari dulu mana Abang Fauzi. Tak perasan ada. Senyum baru perasan. Dia tunggu saya lama daripada apa ni? Qiyamul Lail. Siapa imam Qiyamul Lail? Ada? Imam tadi. Minta maaf tak sampai. Saya daripada Perak. Pukul 2 lebih kamu baru boleh bertolak daripada apa? Daripada Perak. Kemudian boleh sampai kalau pecut. Tapi kereta kami ni bukan Ferrari satu. Yang keduanya sahabat yang bawa tu dia dah mengantuk. Dia kata tak apa daripada Qiyamul Lail, bebek
Antara Qiyamul dengan hidup, maka kami pilih hidup lagi. Sebab dia dah melena. Sejak ganti saya tak larat dah, saya lena tu Jadi memang tak sampai saya beritahu kat orang dia suruh ada imam backup. Dapat sampai ni pun alhamdulillah. Baik. Kau tuntun marah lagi. Pozi marah. Jangan marah puasa-puasa ni. Baik, habis sekalian. Baik. Sebab takut tuan-tuan marah dendam dengan saya. Kuliah subuh ni pendek. Habis sekalian. Imam Abdullah Asy-Syarqiti diajak kita. Bila Ramadan ni mendidik kita ni supaya kita memiliki sifat penghambaan diri yang sebenar kepada Allah. Kata Imam Abdullah Asy-Syarqiti, dia membahaskan tentang Ramadan dan beliau pula membahaskan tentang ibadah yang paling utama di bulan Ramadan. Kefarduan yang paling utama di bulan Ramadan ialah puasa di siang hari. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan yang Allah datangkan kepada kita, kefarduannya kutiba alaikumusiyam. Difardukan kepada kamu untuk berpuasa. Wajib puasa. Memang Allah Ta'ala turunkan di bulan Ramadan ni Al-Quran 30 juzuk Allah turunkan di bulan Ramadan. Daripada Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia tu pada 17 Ramadan Allah turunkan secara sekaligus 30 juzuk. Kemudian daripada Baitul Izzati, daripada langit dunia tu diturunkan kepada Nabi SAW bil munajjaman, secara beransur-ansur. Tetapi pada bulan Ramadan, 17 Ramadan, Al-Quran diturunkan daripada Lauhul Mahfuz ke langit dunia secara sekaligus. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah turunkan Quran. Tetapi Allah tidak mewajibkan kepada kita untuk membaca Al-Quran. Mari bulan Ramadan difardukan kepada kamu untuk membaca Quran. Difardukan kepada kamu untuk solat dah. Difardukan subuh kepada kamu untuk sedekah bulan Ramadan. Walaupun Nabi SAW sebut, bila sahabat tanya, fa'ayyul a'mali afdal ya Rasulullah, apakah amalan yang paling afdal wahai Rasulullah? Maka jawapan Nabi pendek ya, sedaqatul Ramadan, bersedekah di bulan Ramadan. Mari bulan Ramadan, walaupun Nabi kata paling afdal punya amalan, tetapi Nabi SAW tidak bagi tahu kepada kita Allah memfardukan kepada kita Ramadan untuk sedekah. Dia masih lagi amalan yang afdal, tetapi tidak sampai kepada kefarduan yang paling utama. Mari di Ramadan, kefarduan yang paling utama ialah kutiba alaikumusiyam, difardukan kepada kamu puasa. Mari bulan Ramadan, kefarduan yang paling utama kata Imam Abdullah Asy-Syarqiti puasa. Bila puasa, kita belajar pula apa tu puasa. Dalam kitab-kitab Jawi lama ataupun dalam kitab Arab, mereka menyebut bahawa puasa itu definisi dia ialah menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Daripada terbitnya fajar sehingga tenggelamnya fajar. Start masuk saja subuh tadi sehingga masuk saja maghrib, maka itulah tempoh dia yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala bagi kita umat-umat Nabi Muhammad SAW. Waktu tempoh kita berpuasa, tak boleh makan, tak boleh minum. Kita jaga perkara-perkara, takut melakukan perkara yang boleh membatalkan puasa. Yang boleh membatalkan puasa ni bukan sekadar makan minum saja. Antaranya memasukkan sesuatu ke dalam rongga-rongga yang besar dan sebagainya. Ada orang kata memasukkan sesuatu ke dalam rongga ni Ustaz, mesti makanan saja. Kalau memasukkan sesuatu ke dalam rongga ni tapi bukan makanan, maka dia tidak membatalkan puasa. Mardud. Kalau ambil hadis, ya. Tetapi dibahaskan oleh para alim ulama melalui hadis-hadis yang lain dan kitab-kitab fiqh yang lain saja. Kalau sekiranya memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang mesti kalau nak batal puasa yang masuk tu mesti makanan saja, salah. Kalau macam tu kata ulama, bagaimana kita nak mengaplikasikan, mengamalkan hadis yang Nabi mengatakan bahawa orang yang berpuasa diharamkan bersetubuh. Kenapa diharamkan setubuh? Setubuh pun memasukkan sesuatu, tetapi ia bukan makanan. Dibahaskan oleh para alim ulama. Makna banyak jalan yang boleh membatalkan puasa.
Kita jaga daripada terbitnya fajar sampai tenggelamnya fajar. Ni tempoh yang ditetapkan oleh Allah pensyariatan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita buka kitab-kitab lama, antaranya kitab-kitab Asbah wan Nadhair, dia ada cerita hadirin sekalian bagaimana pensyariatan puasa kepada umat-umat Bani Israel. Sebahagian dari kalangan umat Bani Israel, ada dari kalangan mereka Allah mensyariatkan kepada mereka puasa ni lebih teruk daripada kita umat Nabi Muhammad. Dan pensyariatan Allah Ta'ala kepada kita melalui amal ibadah puasa ni ada pensyariatan yang paling ringan berbanding dengan umat-umat Nabi-Nabi, Rasul-Rasul yang lain. Yang masyhur kita selalu dengar puasa Nabi Daud AS. Yang mana puasa dia hari ni puasa, esok tak puasa, kemudian puasa tak puasa, puasa tak puasa, sampai bila? Sampai habis 1 tahun. Sampai bila? Sampai habis seumur hidupnya. Hari ni puasa, esok tak puasa, puasa pula, tak puasa pula. Ada umat Bani Israel yang Allah syariatkan tempoh puasa mereka. Tempoh puasa mereka ni, mereka bermula tak boleh makan, tak boleh minum, bermula daripada masuknya waktu Isyak. Walaupun waktu tu tidak ada pensyariatan Isyak, tetapi ada waktu solat. Ada waktu solat yang waktu dia sama dan kena dengan waktu Isyak. Bermula daripada waktu Isyak tu, maka dia tak boleh makan. Sampai bila? Sampai subuh. Sampai subuh, kemudian masuk saja waktu fajar ni, sambung lagi sampai macam kita waktu zuhur ni, sambung lagi sampai macam kita waktu asar ni, dan kemudian sampailah waktu maghrib. Perantaraan di antara maghrib dan isyak itu adalah tempoh makan. Waktu makan. Bermula daripada waktunya selepas isyak sampai maghrib esok. Dan maghrib tu dia tempohnya makan. Waktu maghrib ke isyak saja. Di situlah iftar, di situlah sahur. Dan diharamkan pula bagi umat Bani Israel yang berpuasa untuk berbuka puasa. Yakni bagi yang bila dia dah puasa daripada isyak sampai ke maghrib tu, kemudian waktu dia tunggu waktu yang kritikal. Waktu yang kritikal ni nak masuk saja waktu maghrib yang membolehkan dia makan. Maka pada waktu tu kalau dia tertidur, letih puasa, daripada malam puasa sampai ke siang, puasa sampai maghrib pula, isteri balik-balik kerja, isteri duk masuk lagi, nak hidang lagi, hidangan untuk berbuka puasa. Dia tunggu lama kan, dia siap-siap tunggu, dia sandak terpejam, terlena. Haram bagi orang yang tertidur pada waktu tersebut untuk berbuka puasa. Habis itu bila buka, puasa pula sehari. Maghrib tu pula. Maghrib esok tu baru boleh buka pula. Kalau tidak, jahanam. Ni antara pensyariatan puasa kepada umat Bani Israel. Susah? Susahlah, tak ada moreh. Kita ada moreh. Oh, lepas malam tu ya Allah, nak tutup sebelanga ke sekawah ke 2, 3, 4 talam ke, boleh. Kita dengan sahur pun ada, moreh pun ada, satgi dah moreh dah. Buka puasa dah. Kemudian habis tarawih moreh. Kemudian tu depa sapa lagi dekat kedai mamak. Satgi balik rumah nak sahur lagi. Punya hebat kita, Ramadan pun kedara puas. Tapi bila bagi umat Nabi-Nabi, Rasul-Rasul yang lain, Bani Israel, sebahagian umat Bani Israel, macam tu berat pensyariatan. Makna kita umat Nabi Muhammad ni kalau tak puasa tu teruk sangat. Teruk sangat lah. Mudah habis sekali. Mudah. Batas kita pun, had kita pun tak setahap mereka. Dan kalau mereka gagal puasa tu, gantikan dia pula tu, berat daripada kita. La ilaha illallah. Habis sekali. Baik. Kita mengaji kitab fiqh, puasa ni menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya fajar. Ulama syarah panjang pasal definisi ni. Kalau dalam buku pendidikan Islam anak-anak kita tu tingkatan 2, bab yang kelima tak salah saya, bab puasa. Dalam buku tu dia hanya bahas definisi, kemudian apa rukun puasa, kemudian perkara membatalkan puasa, perkara yang makruhkan puasa, kemudian hikmah puasa, selesai.
Mana kita pun tahu, yang ni perkara yang kena jaga waktu berpuasa. Tapi ulama bila dia bahaskan perkara yang puasa itu ialah menahan diri, maka dalam kitab-kitab lama dia membahaskan perkataan menahan diri itu saja terlalu lebar dia punya kupasan. Antaranya Imam Abdullah Asy-Syarqiti. Dia kata bagaimana Ramadan ni boleh mendidik kita menjadi hamba yang memiliki sifat seorang hamba sebenar pada Allah. Dan Ramadan ni dia bukan mengajar kita memiliki sifat hamba yang sifat tu kecil-kecil punya sifat dah. Tapi dia mendidik kita memiliki sifat yang sebenar-benar tinggi seorang hamba kepada Allah. Dan sifat yang kita pelajari dalam bulan Ramadan ni, kita mampu menguasai dia, kita mampu mengamalkan dalam kehidupan, Allah janjikan terus syurga. Sebab tu mari saja Ramadan, kata Nabi, iza ja'at Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila datang saja bulan Ramadan, kata Nabi, maka terbuka semua pintu-pintu syurga. Rupanya ada kaitan syurga ni, penghuni syurga nanti dengan amal ibadah puasa yang kita buat. Batu ulama ni dia kaji, kumpul hadis-hadis Nabi, kumpul pandangan para alim ulama, kumpul ayat-ayat Al-Quran, maka dia nampak sampai ke situ falsafah dia hadriskan dia. Imam Abdullah Asy-Syarqiti dia bahaskan puasa tu apa, maka dia ambil tentang perbahasan makan dan minum saja. Bila kita puasa, mesti kita haram makan, haram minum di siang hari. Dia bahas, dia kupas apa tu makan, apa itu minum. Kenapa Allah mengharamkan kita makan dan minum di siang hari apabila kita berpuasa? Makan dan minum ni apa? Kata Imam Abdullah Asy-Syarqiti, makan dan minum ini adalah keperluan seorang makhluk yang hidup atas muka bumi. Makan dan minum ni adalah kehendak bagi makhluk yang hidup atas muka bumi, terutamanya makhluk bernama manusia. Mungkin bagi kita bila kita sebut macam ni, kita kata dah, kami bukan hidup semata-mata nak makan. Iyalah. Tetapi Allah yang menjadikan kita memiliki jasad manusia yang bersifat manusiawi yang macam ni ada kaitan dengan makan. Memang Allah menciptakan tubuh badan kita, fizikal kita, jasad kita ni, Allah ciptakan kita memang berhajat, berkehendak, perlukan kepada makan dan minum. Kalau kita makan cukup, maka tubuh badan kita pun baik. Makan tak cukup, ada kesan pada tubuh badan kita. Allah yang cipta begitu. Makan benda yang tidak manfaat, maka kita akan datang benda yang boleh memudaratkan pada tubuh badan jasad kita. Makan benda yang berkhasiat, kesannya akan ada pada tubuh badan kita. Siapa cipta begitu? Allah. Kalau tuan-tuan tak percaya, cuba makan benda tak berkhasiat. Lalu duk minum air tebu, buka puasa ni minum apa ni, racun tikus tu. Ada tak kesan daripada badan? Ada. Siapa yang cipta begitu? Allah. Betapa nak mengatakan bahawa, kata Imam Abdullah Asy-Syarqiti, makan dan minum ni bagi manusia yang memiliki fizikal manusiawi macam kita ni, memang Allah ciptakan kita berhajat, kita perlukan, kita berkehendak pada makan dan minum. Walaupun makan dan minum ini adalah keperluan yang penting kepada kita manusia yang diciptakan oleh Allah memiliki fizikal jasad gini, tetapi mengapa bila datang Ramadan, kata Imam Abdullah Asy-Syarqiti, Allah sendiri yang mengharamkan kita makan dan minum? Sedangkan Allah yang ciptakan batang tubuh kita ni memerlu kepada makan. Dan kita pun tahu kita perlu kepada makan. Mari saja dapat kita akan cari makan. Kita jaga sungguh makan. Kata Imam Abdullah Asy-Syarqiti, bila datang bulan Ramadan, walaupun makan dan minum itu adalah keperluan yang utama bagi kita manusia yang hidup atas muka bumi, macam mana pun keperluan kita, bagaimanapun kehendak kita, bagaimanapun ianya adalah sesuatu yang kita hajati, tetapi apabila datangnya kehendak Allah, maka kita sendiri mengorbankan kehendak kita sendiri. Maknanya apa? Datang saja bulan Ramadan, kata Imam Abdullah Asy-Syarqiti, kita telah membuktikan kepada Allah satu sifat yang tinggi sebagai seorang hamba Allah. Sifat apa? Wahai Allah, kami sanggup membuktikan sifat seorang hamba kepada Engkau, yakni sampai ke tahap sifatnya kami buktikan ini ialah kami sanggup mengorbankan kehendak diri kami sendiri demi semata-mata memberikan keutamaan kepada kehendak Engkau, wahai Allah. Walaupun makan dan minum ni
adalah kehendak kita sendiri, keperluan kita sendiri, keinginan kita. Tapi bila datang kehendak Allah, maka kita mengorbankan keinginan kita, kita mengorbankan kehendak diri kita demi semata-mata memberikan keutamaan kepada kehendak Allah. Bukankah seorang hamba yang sampai ke tahap dan ke darjat diri dia ni, dia sanggup mengorbankan kehendak diri dia sendiri demi semata-mata memberikan keutamaan kepada kehendak Allah, maka dia adalah seorang hamba yang memiliki sifat penghambaan diri yang sebenar kepada Allah. Kita semua kita tahu kita hamba pada Allah. Tanyalah siapa pun, memang dia akan mengaku kita hamba Allah, kita hamba Allah, kami hamba Allah. Tapi adakah semua hamba yang mengetahui kita hamba kepada Allah ni mampu memiliki sifat penghambaan diri yang sebenar kepada Allah? Sebab itulah Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita di dalam Al-Quranul Karim berkaitan dengan penghambaan diri ni. Antaranya Allah Ta'ala berfirman, "Fadkhulu fi ibadi." Maka hendaklah kamu, kata Allah, masuk dalam kelompok hamba-hambaku. Wadkhulu jannati, dan barulah akan kumasukkan kamu ke dalam syurgaku. Pertama sekali, bila Allah Ta'ala perintahkan kita fadkhulu fi ibadi, maka hendaklah kamu masuk dalam kelompok-kelompok hamba. Bila baca sahaja ayat ini, kita mesti terfikir, mengapa Allah Ta'ala memerintahkan kita hamba Allah ni supaya kita masuk dalam kelompok hamba-hamba Allah, sedangkan kita tahu dah memang kita hamba kepada Allah. Kita memang hamba kepada Dia, tetapi kenapa Allah suruh lagi kita masuk dalam kelompok hamba-hamba Dia? Kata Imam Fakhr Razi dalam tafsir dia, mengapa Allah suruh kita ni yang memang hamba Allah dah masuk dalam kelompok hamba-hamba Allah? Kata dia apa? Semua manusia boleh mengakui, mengetahui dan menyedari kita adalah hamba kepada Allah, tetapi tidak semua manusia mampu membuktikan sifat penghambaan diri kepada Allah. Manusia ni dia tahu dia hamba Allah, yang salah satu sifatnya ialah kami dengar apa yang kau tetapkan wahai Allah, kami dengar apa yang kau perintahkan wahai Allah, wa ata'na, dan yang itulah kami wajib mentaatinya. Seorang hamba ni dia mesti buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Mesti dia laksanakan apa yang Allah perintahkan. Itu sifat hamba. Tapi tak semua orang macam tu kan. Kenapa orang hamba Allah ni dia tak mampu melaksanakan apa yang Allah tetapkan walaupun dia tahu hamba Allah? Sebab manusia ni, kata Imam Abdullah Asy-Syarqiti, dia adalah hamba yang kadang-kadang salah memberikan pengutamaan. Salah memberikan keutamaan. Keutamaan apa yang salah? Kadang-kadang kita lebih memberikan keutamaan kepada nafsu kita berbanding kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita lebih memberikan keutamaan kepada kehendak diri kita sendiri berbanding dengan kehendak Allah. Kadang-kadang kita memberikan keutamaan kepada kehendak dunia kita sendiri berbanding dengan kehendak Allah. Bila datang kehendak Allah, dan kehendak Allah ni bercanggah pula dengan kehendak nafsu kita, diri kita, hasutan kawan-kawan, hasutan syaitan, iblis, kadang-kadang kita mengorbankan kehendak Allah Ta'ala itu sendiri. Orang yang menggadaikan kehendak Allah ni, perintah Allah, suruhan Allah, dia tinggalkan, dia tak buat kerana memberikan keutamaan kepada kehendak nafsu dia, bolehkah dia mengaku hamba kepada Allah di akhirat nanti? Allah akan tanya. Antara soalan dalam kubur, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Maka kita semua pakat-pakat nak jawab, Allahu Rabbi. Kan kita dengar Nabi SAW ingatkan pada kita, ada hamba Allah yang menjadi penghuni kubur, bila datang soalan man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Allah pilih lidah dia boleh jawab Allahu Rabbi, Allah lah Tuhanku. Dan ada orang yang dia tahu jawapan dia Allahu Rabbi, tapi Allah tidak mengizinkan lidah dia untuk menyebut Allahu Rabbi. Mengapa dia tahu jawapan dia Allah adalah Tuhanku, tetapi bila dia nak sebut jawapan tersebut, Allah tak izinkan lidah itu untuk menyebut dan menjawab Allah adalah Tuhan. Tuan-tuan tengok pandangan Imam Qurtubi dalam kitab Tazkirah li Imamil Qurtubi. Kata ulama ini, bagaimana Allah Ta'ala nak pilih hamba-hamba Allah ni mengaku bahawa
Tuhannya adalah Allah. Sedangkan hakikat waktu dia hidup atas muka bumi dulu, hakikatnya dia lebih terpesona, dia lebih memberikan keutamaan kepada nafsu dia berbanding kehendak Allah Ta'ala sendiri. Dia adalah jenis hamba Allah yang tak laksanakan perintah Allah, yang langgar batas halal haram daripada Allah. Kenapa dia langgar? Antara sebab dia langgar, dia terlalu memberikan keutamaan kepada nafsu dia, bisikkan nafsu dia, ajakkan nafsu dia, desakkan nafsu dia, iblis syaitan. Maka waktu kehidupan dia, dia lebih mengutamakan nafsu dia berbanding Allah Ta'ala. Allah pilih tak lidah ni? Dah, Allah tak pilih. Allah tidak akan pilih lidah ni mengaku Tuhan kami adalah Allah. Macam mana nak pilih lidah kamu mengaku Allah adalah Tuhan kamu, sedangkan waktu hidup kamu tidak bertuhan pada Allah, kamu lebih sujud, kamu lebih memberikan keutamaan kepada kehendak nafsu, iblis dan syaitan. Rupanya dalam bulan Ramadan ni hadirin sekalian, Ramadan ni mendidik kita ni supaya ada sifat yang tinggi. Kita memberikan keutamaan kepada Allah sampai ke tahap macam mana? Nak memberikan keutamaan kepada Allah ni sampai ke tahap kita sanggup mengorbankan kehendak diri kita sendiri. Kalau yang ni kita tak boleh pelajari, maka susah kita nak melaksanakan kehendak Allah. Semua orang tahu solat wajib, puasa wajib, zakat wajib. Semua orang tahu apa yang Allah Ta'ala suruh. Bahkan orang yang melakukan dosa ni, kata ulama, cuba tanya, orang yang melakukan dosa ni, paling banyak dari kalangan pelaku-pelaku dosa ni adalah orang yang tahu perbuatan dia itu adalah dosa, berbanding dengan orang yang buat dosa dalam keadaan dia tak tahu perbuatan yang dia buat itu adalah dosa. Faham tak ya? Orang yang banyak buat dosa ni, kita tanya dia, tahu tak perbuatan ni dosa? Kebanyakannya ialah orang yang mengaku kami tahu yang ni dosa, berbanding dengan orang yang buat dosa maksiat. Kita kata kat dia, kamu tahu tak perbuatan kamu ni dosa maksiat, dosa besar kepada Allah. Dia kata minta maaf, kami tak tahu. Orang yang buat dosa dalam keadaan dia tak tahu perbuatan dia itu dosa dan dilarang oleh syarak ni, terlalu kecil, terlalu sedikit adalah orang yang tak tahu perbuatan dia itu berdosa, berbanding dengan orang yang buat ni dia tahu perbuatan itu dosa tapi dia buat juga. Kenapa? Kerana takut. Dan orang ni pun takut juga, kata ulama. Setiap hari Ramadan dia puasa. Dia puasa tiap-tiap tahun puasa, tahun nanti ni 2 tahun lepas puasa, tahun lepas puasa, 3 tahun lepas puasa, 30 hari tak pernah tiba. Mari lagi Ramadan tahun ni dia puasa, tapi dia buat juga dosa. Dia buat juga, dia langgar juga batas syarak, batas syariat daripada Allah. Kenapa? Takut dia tidak memahami apa sebenarnya yang dia telah buktikan pada Allah melalui ibadah puasa di bulan Ramadan. Takut kita tidak memahami apa yang sebenarnya kita belajari dan kita diajar dalam bulan Ramadan. Kita diajar oleh Allah Ta'ala sendiri melalui amal ibadah puasa supaya kita ni mampu memberikan keutamaan kepada kehendak Allah. Macam mana nak berikan keutamaan pada kehendak Allah? Kita mesti mujahadah, korbankan kehendak diri sendiri. Itu nama dia mujahadah. Tuan-tuan, kalau tidak ada mujahadah, maka belum tentu kita boleh melaksanakan perintah Allah. Setakat solat 2 rakaat subuh ni tuan-tuan mudah, tapi kalau tidak melalui mujahadah, belum tentu lagi kita boleh bangun menunaikan solat 2 rakaat subuh. Tanyalah siapa pun, ringan. Tapi kenapa tinggal? Tanya dia, di antara kerja-kerja yang berat yang kita boleh buat selalu dengan solat 5 waktu sehari semalam, mana lagi berat? Yang menggunakan kudrat fizikal. Solat ni tak berat mana? Solat tak berat pun. Paling banyak pun kita solat fardu ni 4 rakaat. Berapa minit sana? Tuan-tuan cuba tengok, buat bancian tengok. Atau hari itu minta izin, mak saya semayang lambat sikit. Pasal apa? Saya nak buat bancian. Siapa? Nak tengok orang semayang ni, berapa kudrat yang dia pakai untuk semayang. Cuba cek, habis dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok muka dia, muka orang letih macam baru lepas berlari 100 km ke. Assalamualaikum warahmatullahi. Nak
atau susahnya, beratnya, letihnya. Ataupun Assalamualaikum warahmatullahi, berpuluh-puluh, habis basuh baju-baju. Ekor buka, semua ekor buka. Pasal letih semayang. Dah. Ringan, tapi kenapa belum tentu orang boleh buat? Pasal sebab dia tidak memahami, nak melaksanakan perintah Allah, suruhan Allah, mesti melalui proses mujahadah. Mujahadah ni kena faham. Apa makna mujahadah? Kata para alim ulama, mujahadah ni dia diibaratkan seperti mana kita, orang kata apa, berlayar. Perahu yang kita naik ni, kita kayuh perahu kita ni. Kita kayuh perahu kita ni ke atas, di atas sungai yang bertentangan arus dia. Sungai bertentangan arus, maka kita naik sampan, kita kayuh ikut lawan arus. Kayuhan kita ikut lawan arus tu mujahadah, kata ulama. Kenapa pentingnya mujahadah ni? Kalau kita leka je sikit waktu kayuh ni, maka kita akan hanyut ke belakang. Kayuh balik, mujahadah balik, baru nak dapat elok balik. Leka balik, mai kawan bisik mula, dia cerita bola malam tadi siapa menang, leka balik, atau kayuh balik. Itulah ibarat mujahadah. Tak boleh lari kita daripada mujahadah. Memang hamba Allah kena mujahadah tiap-tiap masa untuk melaksanakan suruhan Allah. Sifat hamba Allah mesti mujahadah. Nak jadi hamba Allah yang mentaati suruhan dan perintah Allah, mesti masuk dalam golongan hamba Allah yang sentiasa mujahadah. Ada dalam diri dia mujahadah. Kawan mari waktu bulan Ramadan, bukan senang. Kawan hari-hari duduk mari rumah, suami pergi kerja, dia mari tiap-tiap pagi. Malam tadi hang nak tahu, sebelah rumahku gaduh lagi. Hari-hari dia duduk repot kat kita yang tu je. Kita pula menteri penerangan, dia duduk repot kita selalu. Dia kata, "Kak, sebelah rumahku malam tadi gaduh lagi. Malam kemarin gaduh lah. Mari Ramadan dia nak repot juga." Kita dah selalu dengar di bulan lain, tapi Nabi ajak, mari je bulan Ramadan, kena bagi tahu kepada dia, "Inni shaimun." Sesungguhnya aku seorang yang sedang berpuasa. Nak bagi tahu ni bukan senang. Hari-hari dia main. Masuk je Ramadan, minta maaf, aku puasa. Nak sampai hati kita tu, nak sampai ke darjat kita sampai hati nak bagi tahu kepada periput harian ni, bukan senang. Kalau tidak ada mujahadah. Takut kita kata, tak apalah. Macam mana? Kita tak tokok tambah apa, tapi kita dengar dia. Dengar. Maka yang tu pun kelalaian kita pada mujahadah, kata ulama. Kita tambah dak cerita tu dak. Kita tokok tambah dak cerita tu dak. Tapi orang yang mujahadah, maka dia sekat dulu. Minta maaf, aku puasa. Apa beza dia? Dengar sajalah, jaga hati dia. Hang nak percaya, hang tak mau percaya, hang tabayyun. Tapi kenapa seorang yang berpuasa, Nabi sebut, orang mari je cerita macam ni, minta maaf, shaimun, aku seorang yang berpuasa. Kenapa kena mujahadah macam ni? Yang pertama, kita selamatkan diri kita dan selamatkan ibadah puasa kita. Yang kedua, dia punya kita bantu selamatkan. Memang hamba Allah yang mujahadah, bila dia mujahadah nak buktikan sifat seorang hamba ni, dia selamatkan diri dia dan dia selamatkan diri masyarakat yang ada di sekeliling dia. Ini pentingnya tarbiyah Ramadan ni. Tapi nak sampai hati nak cakap, minta maaf, aku puasa. Cakap tu je pun. Kawan kita ni pula lah, macam aku bodoh sangat. Ramadan aku tahu lah puasa. Dia nak cerita, nak gosip, nak cerita benda bukan-bukan. Kita dah tahu dah mulut dia macam tu. Minta maaf, aku puasa ni. La ilaha illallah. Ingat aku budak-budak lah, aku tahu lah aku puasa. Kita nak sampai hati kali kedua pula nak kata, minta maaf, puasa kena jaga telinga. Nak sampai darjat tu boleh? Dah lah. Cukup satu Ramadan ni je lah sahabatan kita ni. Nak sampai ke darjat macam ni bukan senang habis sekali. Tapi bila kita faham, itulah hamba Allah kena buat. Seorang hamba Allah yang ada sifat penghambaan diri pada Allah, maka dia akan menjaga diri dia. Jaga macam mana? Jaga perhubungan dia dengan Allah Ta'ala itu dulu, mengatasi hubungan dia dengan yang lain. Kenapa? Kerana Ramadan datang, kita berikan keutamaan kepada kehendak Allah.
berbanding dengan kehendak diri kita sendiri. Kalau kehendak diri kita sendiri pun kita boleh korbankan untuk memberikan keutamaan kepada kehendak Allah, apatah lagi kehendak orang-orang yang ketiga. Mari pula aja, mai pula bisikkan aja, maka boleh kita lawan. Tapi kena faham dulu, ni yang kita pelajari di bulan Ramadan. Berikan keutamaan kepada kehendak Allah Azza wa Jalla. Hadis sekali. Boleh faham yang ni dulu? Boleh nak? Maknanya bukan baru tahun yang pertama kita praktikkan, kita buktikan pada Allah kita memiliki sifat kami sanggup mengorbankan kehendak diri kami sendiri demi semata-mata memberikan keutamaan kepada kehendak Engkau, wahai Allah. Berapa banyak ayat Allah dalam Al-Quran yang berbentuk arahan, perintah dan suruhan. Ada perintah Allah Ta'ala kepada yang bersifat perintah, yang dalam keadaan ayat yang bersifat muamalat, hubungan macam mana kita kena utamakan, hubungan yang macam mana kita kena tinggalkan, kita putuskan. Ada ayat Allah Ta'ala yang berbentuk perintah, suruhan dan arahan, berbentuk hukuman, hudud, qisas dan sebagainya. Semua ni ayat Allah, perintah Allah. Betulkah kita boleh menjadi hamba yang betul-betul sami'na wa ata'na? Kami tahu, wahai Allah, yang ini semua daripada Engkau, wahai Allah. Kami hamba, maka kami korbankan kehendak kami lain, keinginan kami macam mana pun, suka tak suka kami hamba, maka kami kena ikut apa yang Kau tetapkan. Boleh kita ada sifat ni, syurga kita tuntut. Wadkhulu jannati, dan barulah akan kumasukkan kamu ke dalam syurga. Baik, last penutup ni saya nak masukkan lagi satu pandangan ulama yang Imam Al-Qurtubi nak relitkan dengan bab yang pertama ni. Kenapa kita mesti memberikan keutamaan kepada kehendak Allah? Imam Qurtubi disebut apa? Kita jenis hamba yang macam mana pun hubungan kita dengan Allah. Kalau kita adalah seorang hamba yang tak pedulikan langsung hubungan kita dengan Allah, sekalipun kita punya perangai macam tu, Allah suruh kita buat ni, kita langgar, kita tak boleh langsung. Kita tahu kita sedang melanggar arahan dan suruhan Allah, bahkan kita tak pedulikan langsung kewujudan Allah. Tahap macam tu sekalipun kita ni tak berikan keutamaan pada Allah. Tetapi kata Imam Qurtubi, ingat, bila Allah datang tiga keadaan kepada kita, maka secara semula jadi, secara bersifat fitrah ni, kita sendiri akan berikan keutamaan pada Allah. Kita jenis tak peduli langsung, membelakangkan Allah, tak pedulikan Allah, abaikan suruhan perintah Allah. Tapi bila Allah datangkan tiga keadaan ni, maka secara automatik kita sendiri akan memberikan keutamaan kepada Allah. Bila tiga keadaan ni? Yang pertama kata Imam Qurtubi, bila Allah datangkan keadaan kepada kita, keadaan yang berbentuk ujian yang sangat berat. Ujian yang sangat berat, yang kita pada ukuran diri kita, kita seolah-olah terduduklah, tak mampu dah, wahai Allah. Kenapa Kau uji aku macam ni, wahai Allah? Kalah dah. Benda ni habis sekalian, kami pun ada pengalaman. Pernah ada pengalaman 5 tahun yang lalu. Seorang syekh, tak jauh dengan tuan-tuan, dia sekarang ni jadi imam tarawih di Masjid Kota Damansara sekarang ni. Nama dia Syekh Ali Ahmad Al-Hawri. Dulu waktu mula-mula dia mari ke Malaysia, lepas dia jadi imam di Kelantan, kemudian jadi imam sekejap di Kota Damansara. Lepas pada tu kami bawa dia pusing hampir satu Malaysia ni, susun masjid-masjid, susun tempat-tempat surau-surau ni, buat program dengan dia. Dia pun bagi nasihat tentang Quran, bagi nasihat sebagai manusia hamba Allah ni, maka kami terjemah pada jemaah. Sampailah ke satu tempat di Selangor ni juga, di Semenyih. Sampai di satu surau besar tu di Semenyih, maka buat programnya macam biasalah. Bila naik poster dia ni, orang pun ramai lah, mari. Orang ramai, penuh masjid tu luar dalam. Habis selesai program tadi, maka pada waktu tu mari 2 orang hamba Allah. Mari 2 orang hamba Allah, suami isteri ni, mari jumpa saya dengan sahabat dia. Maka dia kata, Ustaz, boleh tak nak minta tolong pada Ustaz? Supaya Ustaz boleh minta tolong pada Syekh, supaya Syekh tolong buat ayat penawar kepada kami, Ustaz. Bila sebut ayat penawar ni, kita rasa berat sikit. Sebab Syekh Arab ni tuan-tuan, dia bukan jenis yang suka buat, mudah nak buat ayat penawar ni. Itu jenis perangai Syekh Arab ni.
Bak penuh dah kita minta, tapi Syekh marah kita pula. Syekh ada orang minta buat penawar, dia marah kita. Hari ni aku siapa? Minta ke Allah. Aku diri aku sendiri pun belum tentu. Minta tu ke Allah, jangan minta aku. Waktu Syekh, dia alim dia. Bagi kita tu, dia tu pada diri dia tu ada keberkatan dia. Hidup dia sentiasa dengan Quran. Allahu Akbar. Tak putih, tak renggang dengan Quran. Keluarga dia tak putih, tak renggang dengan Quran. Tuan-tuan pergi jumpa, bila-bila nak jumpa pun jumpa. Mudah dia. Syekh Ali Ahmad Al-Hawli, imam tarawih di Masjid Kota Damansara. Rumah dia ni ada seorang datuk tu bagi rumah, dia duduk situ. Tengok kehidupan dia. Tak renggang langsung Quran hari-hari. Ada waktu Quran, minta maaf. Sembang-sembang dengan kita habis, minta maaf. Dia kata minta balik awal sebab janji dah dengan anak bini dia waktu ni halaqah Quran. Dia jaga tinggi habis. Pergi rumah dia berapa kali. Paksa duduk sekali join dengan aktiviti Quran. Orang mari sembang waktu Quran, sambil minum, sambil makan. Waktu ni waktu kami Quran. Anak dia semua pegang Quran, isteri dia tak ada pegang Quran. Waktu tu baca Quran. Anak dia baca sambil sembang layan kita ni. Tak putus yang Quran. Syekh ni tuan-tuan sampailah bila dia orang ni suami isteri ni minta tolong buat penawar ni, kita takut. Pergi tengok makcik ni dengan suami dia tu menangis. Mata merah, orang menangis. Minta tolong sangat besar buat penawar ni. Sial. Tu kalau orang lelaki menangis ni tak apa, tapi makcik menangis. Ibu perempuan menangis tolong Ustaz, tolong kami lalu bahagia. Kalau sayang orang ni. Tu nanti saya try tanya Syekh. Makcik pegang. Kau pegang dulu botol benda ni, saya pergi tanya dulu. Saya tanya. Tu Syekh, saya nampak ada dua orang hamba Allah di penjuru surau. Mana? Tu kat penjuru. Kata nampak pasal Syekh, dia minta tolong. Dia ada hajat besar. Hajat dia supaya Syekh tolong buat ayat penawar ni pada dia. Pasal apa? Sebelum tu saya tanya dia pasal apa. Dia kata, Ustaz, kami ada seorang anak tunggal perempuan yang akan menduduki peperiksaan SPM tahun ni. 5 tahun lepas lah. Jadinya Ustaz, kami ni pula sedang menyembunyikan satu rahsia kepada dia, yang dia ni ada satu penyakit yang cukup serius, yang kata doktor bila-bila masa saja penyakit ni boleh seram mengejut, akhirnya dia boleh mati kalau ikutkan adat lah bacaan teori doktor ni. Dan ayah dia ni pula kami ni Ustaz reja tak tentu hara lah. Waktu dia ni dah sakit ni Ustaz, dalam tempoh ni Allahu Akbar, tak tentu arah kami. Kadang-kadang tengah kerja, ayah dia outstation jauh-jauh, orang telefon kat saya, tolong main tengok anak ni tengah-tengah beratok kat kantin, dia jatuh pingsan. Tengah-tengah belajar dalam kelas, dia jatuh pingsan. Itu penyakit dia. Dia ada satu pertumbuhan yang sangat serius, ingat kat rahim dia ke, kat rahim dia. Jadinya bila anak ni dalam keadaan itu, doktor kata bila-bila masa dia punya apa ni pertumbuhan tu apa, saya pun tak erti juga tentang ni, tuan-tuan nak cerita lebih. Dia mari serangan mengejut, diserang sistem ni, diserang sistem tu, serang sistem tu, berduduk jatuh je. Itu teori doktor lah. Tuan-tuan doktor ni mungkin tuan-tuan tahu, wallahualam, saya yang tu boleh cerita, yang tu jadi cerita saya. Memang anak kami ni Ustaz, bila-bila masa kami tahu Allah boleh cabut nyawa dia. Tu anak tunggal kami Ustaz. Yang selama ni, yang ni kami curah kat dia ni. Kami duk kerja siang malam, pagi petang ni nak dapatkan kemewahan, nak dapatkan kekayaan. Semua ni untuk curahkan pada dia. Nak bagi dia seronok, nak bagi dia suka, nak bagi dia ni. Tak ada benda yang rasa pada diri dia kurang. Punya sayang. Anak tunggal, kaya dia pun ni. Harta banyak, rumah besar. Anak dia punya tiap-tiap tahun punya birthday tak pernah sambut kat Malaysia. Anak tunggal. Kadang-kadang New Zealand, kadang-kadang kat luar negara, kadang-kadang Singapura. Tak pernah lagi. Tapi lah ni tak ada. Bila Allah uji kami macam ni Ustaz, apa lagi kami nak buat? Dia cakap itu, ya Allah. Jumpa Syekh, susun tangan ni. Susun ayat tu. Sebelum ni cakap dengan Syekh nahu sorah, tak boleh terabuk. Kali tu susun nahu sorah. Cakap kat tu Syekh kata, kenapa? Dia ada hajat sangat besar Syekh. Besar semua hajat dia ni. Pasal anak tunggal dia, anak perempuan. Waktu tu Syekh tak buat anak bini dia lagi. Syekh kata, panggil dia, mari sini. Cakap dengan aku. Saya pun pergi patah balik. Kata, mah, Syekh panggil. Dia pun mari jumpa Syekh. Syekh nangis-nangis depan Syekh. Kata Syekh, dia minta Syekh tolong buat ayat penawar. Syekh kata nak buat ayat penawar. Hari tu pula Syekh tak marah, cakap baik. Yalah sebab orang dah menangis.
Dah menangis, mata pun dah merah, nangis. Syekh kata tak payah buat merah. Nak buat apa ya? Nak buat dia. Tak payah. Baca sendiri lebih afdal, kata Syekh. Aku bukan tahu masalah hang. Hang tahu masalah hang, hang lalui, baca sendiri lagi baik. Mengadu pada Allah. Nangis lagi ni. Tolong Ustaz, tolong Ustaz. Kami pun terjemur sampai dia kata, bila dia kata tu Syekh, anak dia ni nak mati. Anak dia seorang nak mati dah bila-bila masa saja. Sebab dia ada penyakit, betul? Dalam perut dia ni Syekh, dan bila-bila masa penyakit ni boleh serang wujud, anak dia boleh mati. Michael lagi tak tentu harap. Harap mengarap. Memang haru biru dia pun. Di Syekh tu bila dengar, tak apalah. Tapi sebenarnya kata Syekh, kalau yang ni masalah kamu, Allah Ta'ala uji kamu, kamu tak perlu kayak penawar, kata Syekh. Memadai, kata Syekh, kamu bawa isteri kamu ni, kamu balik ke rumah kamu, panggil anak kamu, maka kamu sujud pada Allah, kamu solat, kamu merintih, kamu mengadu pada Allah, selesai masalah kamu, kata Syekh. Bila Syekh kata bawa bini kamu, ajak anak kamu solat, sujud, mengadu, merintih pada Allah, selesai. Dua orang hamba Allah ni, termasuk suami dia tadi, menangis lagi teruk depan Syekh. Tadi bini dia, suami sabar, ya, sabar. Bila Syekh kata macam tu, suami dia menangis lagi teruk. Menangis teruk. Laki ni kalau menangis buruk, tuan-tuan. Nangis. Pak Syekh tadi cakap apa? Syekh bila tengok, mari botai, Syekh buat. Syekh tu jadi tuih, ambil ayat tu buat yang nawak, tak cakap banyak dah, teruk sangat nangis. Saya tertanya-tanya kenapa teruk sangat dua orang suami isteri ni menangis bila Syekh hanya kata memadai kamu balik, bawa isteri kamu, ajak anak kamu sujud, solat, merintih, mengadu pada Allah, selesai. Benda yang dia suruh tu benda kita buat dah. Apa yang teruk sangat dia menangis? Suruh benda yang kita selalu sujud pada Allah, kita hamba Allah selalu mengadu pada Allah bila ada ujian dan masalah. Bila Syekh kata suruh macam tu, nangis lagi tu. Bulan lepas tuan-tuan, sebab tempat tu, surau tu saya bulanan waktu tu. Saya pergi jumpa Haji ni. Waktu tu baru dia cerita saya. Nak balik lah tu tuan-tuan. Habis kami makan-makan apa semua ni, maka dia tak makan sekali, dia tunggu buka kereta dia. Saya keluar, dia pun keluar start sembah. Saya tanya dia waktu tu, ringkas cerita panjang cerita ni. Lepas tu cerita satu-satu sampai buka puasa tak habis. Cerita ni panjang tuan-tuan. Dia cerita, saya tanya pasal apa teruk sangat menangis. Saya nak tanya pasal apa menangis teruk sangat waktu tu, tapi menangis teruk sangat tak berani tanya, simpan. Peluang jumpa tu saya tanya pasal apa. Saya duduk tertanya-tanya bila Syekh kata memadai ajak isteri balik rumah, solat, sujud pada Allah, mengadu pada Allah, merintih pada Allah, selesai masalah. Kenapa menangis teruk? Mula dah buat dah. Tertanya macam tu dia buat pula dah, nangis pula. Kita jadi rimah. Sudah silap tanya, minta maaf. Dia silap tanya kan ni. Kita minta maaf tu. Dia dalam nada menangis dia kata apa? Kami memang tak solat. Saya dengar tu tuan-tuan. Sampai lo ni saya tak boleh lupa nada tu. Demi Allah, satu keluarga kami memang tak solat. Sebelum ni saya tak semayang, anak tak semayang, isteri tak semayang, tak guli langsung semayang. Rumah kami Ustaz, berapa biji televisyen. Bukan tak dengar bunyi azan tiap-tiap kali masuk waktu. Rumah kami Ustaz, bukannya tak dengar laungan azan di masjid di surau, dengar. Kononnya waktu nak buat rumah dulu, tapak banglo, antara kriteria yang kami cari dekat dengan masjid, dekat dengan surau, tu kriteria. Masjid tak mari ke? Nak cari rumah ni harga dia mahal sikit sebab depan masjid, depan surau. Surau tapi waktu pilih tu kemain lagi. Memang cantik, nak pergi masjid boleh, nak pergi surau pun boleh. Tapi kami tak pernah peduli bunyi azan. Memang keluarga kami, keluarga tidak solat. Bila Allah uji kami macam ni Ustaz, maka kami sendiri Ustaz, anak kami nak mati, kami sendiri solat Ustaz. Tak payah seorang pun datang rumah kami ajak kami solat. Tak perlu kami dengar bunyi azan nak ingatkan kami solat. Maka tiap-tiap masa Ustaz, kami duk tunggu waktu nak masuk waktu ni, kami nak solat sama-sama, nak mengadu pada Allah. Sebelum ni kami tak peduli langsung azan, tak peduli langsung orang buat program ke nak ajak mai surau masjid, tak peduli langsung.
Tak ada dalam kepala otak kami, tak ada dalam kamus keluarga kami, solat, surau, masjid tak ada. Tapi bila Allah uji kami besar Ustaz, ujian ni. Kena sekali Ustaz, anak yang kami sayang ni, seorang ni tunggal ni Ustaz, dia nak mati dah, Allah nak ambil nyawa dia. Apa lagi hidup kami Ustaz? Yang kami kerja siang malam, pagi petang duk kumpul harta ni supaya bagi boleh menyenangkan dia, seronokkan dia, nanti kami mati, maka dia senang dah. Tapi yang kami usaha selama ni sia-sia. Dia dulu nak mati Ustaz. Makan kami dah tak kenyang dah, tidur pun tak lena, pergi kerja pun duk teringat kat dia. Elok tak dia. Sehari habis saya selesai meeting, tanya mak dia macam mana sekolah, tak telefon, sabut Ustaz. Dia pun tengok hari-hari kesihatan dia pun nampak semakin hari semakin teruk, semakin teruk, semakin teruk. Perubahan pada diri dia ni, Allah, kami nangis Ustaz. Tapi bila Allah uji kami macam ni Ustaz, kami solat Ustaz. Sebelum ni kami tak solat Ustaz. Tak solat langsung, tak beli langsung solat. Bila Allah uji anak kami nak mati, kami solat. Bukan kata kami solat 5 waktu Ustaz. Tiap-tiap malam kami mangkit 1/3 akhir malam. Tiap-tiap malam 3 beranak kami mangkit munajat pada Allah, buat semayang hajat, tahajud, ngadu pada Allah, anak kami ni, wahai Allah, anak kami ni. Sebelum ni kami tak semayang, apatah lagi tahajud, qiyamul lail. Tapi bila Allah uji macam ni Ustaz, Allahu Akbar. Betul kata Imam Qurtubi, macam mana tahap kita punya hubungan kita dengan Allah, kita tak peduli ke Allah sekalipun, tapi bila Allah datang betul-betul ujian yang betul-betul serang kita punya diri, maka waktu tu kita sendiri akan mencari Allah. Kita sendiri cari Allah. Orang tak ajak dia sembahyang, dia sendiri baru dia tahu tempat pengaduan yang paling utama adalah Allah. Kenapa sebelum ni dia tak utama Allah? Habis itu cerita. Last kali saya jumpa dia di Masjid Telekom Taiping, 2 tahun ke 3 tahun lepas tu, ceramah Isra' wal Mi'raj. Syekh Mambu Ayat Nawak. Lama 2-3 tahun lepas tu, 2 tahun ceramah Isra' Mi'raj saya jumpa. Ramadan apa ni? Sebelum Ramadan yang tahun bila? 2 tahun lepas, 3 tahun lepas. Jumpa dia di Masjid Telekom tu, dia main perkenal diri, saya terlupa dia. Ustaz kenal tak saya? Kita kenal. Kita ustaz ni biasa, tuan-tuan jangan percaya kat ustaz ni. Ya, kenal. Ustaz ingat tak saya ni? Ingat. Kat mana tu? Ingat. Tak kita takut orang terasa, jaga hati orang. Yalah tuan-tuan, kami ni ngajak bukan jumpa seorang dua. Bukannya satu masjid surau. Lagi masjid ni, surau ni kan nak ingat. Dia ni surau mana nak? Sembang lah. Habis sejam sembang. Dia tanya, ini masjid mana? Surau mana? Tuan jaga, ustaz ni pun kuat buruk. Dia tanya, saya ingat tak saya? Jadi dia kata, saya ingat tak? Apa ni? Surau di Semenyih. Baru ingat. Haji, macam mana anak? Macam mana isteri? Alhamdulillah Ustaz. Macam dia kata, Ustaz tak ada apa lah. Tak ada apa, nak balik lah. Kata Ustaz, dia jumpakan saya dengan isteri dia sekali lagi. Dia jumpakan dengan anak dia. Tu kali pertama saya tengok anak dia. Saya tengok anak dia, Allah Akbar, cantik tahu. Sehat tubuh badannya. Kita terkejut lah. Dah 2 tahun dah lebih. Macam mana keadaannya kita pun tak tahu. Memang tak ambil pun nombor telefonnya. Allah pertemukan Masjid Telekom. Jadi dia tanya, macam mana sihat? Alhamdulillah Ustaz, makin hari semakin sihat, makin sihat. Dia cerita lah pengalaman dia tu. Dia kata, Ustaz, ni anak saya, Allah, saya tengok hati saya cantik. Kalau saya tahu macam tu punya lawa, saya buat yang nawak hari tu. Bukan kata Syekh, lawa anak dia. Elok dia kata sihat, Alhamdulillah Ustaz, sihat. Dan doktor lah kali Ustaz, kami sebelum ni tiap-tiap minggu mesti bawa anak. Tu wajib lah. Tapi lah ni paling kurang Ustaz, sebulan sekali. Doktor tengok pun perkembangan dia baik. Dia punya hak yang tu, pertumbuhan dia tubuh semakin lemah, semakin tak kuat, kemudian semakin mati sesia. Dia cerita. Dan lah ni sebab semakin baik Ustaz. Lega lah kami. Tapi Pak Haji tu pada lebam dahi dia tu. Dulu jenis dahi mangkuk air macam kita ni. Dia ni lebam dahi dia, tengok tanda sujud tu Allah Akbar. Tengok muka orang yang tuan-tuan dekat dengan Allah ni tak sama. Pada raut wajah dia, pada cakap dia, susun kata dia, akhlak dia, budi pekerti dia berbeza. Allah, bila ditunjuk macam tu habis sekalian, sentok. Betul lah kata Imam Qurtubi, Allah nak ingatkan kita ni melalui teguran Allah macam-macam cara tegur.
Ada teguran Allah pada kita yang kita mampu. Ingat, takut-takut teguran Allah pada kita di atas kelalaian kita, teguran yang kita tak mampu nak tanggung. Tapi benda ni sifat harus bagi dia. Sifat wajib bagi dia tak apalah. Tapi sifat harus bagi Allah. Tak semestinya orang baik mati dalam keadaan baik. Ada orang yang baik mati dalam keadaan tak baik. Ini kenapa? Sifat harus bagi dia. Tak, kata apa? Sifat harus bagi Allah. Dia boleh buat apa yang dia nak. Dia boleh tarik apa yang dia nak tarik. Ini sifat harus bagi dia. Yang ni yang kita nak jaga, yang kita khawatir ni. Sebagai hamba Allah kita jaga. Bila tengok dalam keadaan tentu tuan-tuan, Allahu Akbar. Rasa Allah tunjuk dah bila kembali balik pada dia. Walaupun kita jenis tak semayang ni. Anak bini tak semayang, tak peduli Allah. Tapi bila Allah tegur macam tu supaya nak ingatkan dia balik bahawa dia adalah hamba pada Allah. Bila dia teringat, dia kembali balik membuktikan sifat seorang hamba pada Allah. Allah selamatkan dia dunia lagi. Dia kata sampai satu hari itu Ustaz, yang saya sangat-sangat tak boleh tahan Ustaz. Bila kami munajat 1/3 akhir malam, anak bini ni menangis, mengadu, merintih pada Allah. Sampailah satu malam tu habis selesai, kami nak tunggu subuh, anak saya buka mulut Ustaz. Yang tu betul-betul tikam jiwa saya. Kenapa? Anak saya boleh kata kat kami, kat saya, isteri saya pun dengar Ustaz. Dia kata, ya, alangkah baiknya, alangkah seronoknya ya, kalaulah kita ni satu keluarga, saya, ayah, mak. Alangkah baiknya kita kalau macam ni 10 tahun dulu dah kita macam ni. Kita boleh semayang sekali 3 malam, tiap-tiap kali mari waktu. Kita boleh bangkit bergiliang tiap-tiap malam. Hari ni hang gerak, hari ni mak gerak, hari ni ayah gerak. Boleh jaga benda tu, rasa seronok sangat keluarga kita. Bila anak ni kata kat saya, hari tu saya rasa dunia ni gelap tak ada apa. Bukan anak saya tak mau semayang Ustaz. Bukan isteri saya tak mau kenal Allah Ustaz. Saya yang tak bawa mereka untuk sujud sebagai seorang hamba kepada Allah. Saya teruk Ustaz, saya teruk. Nangis dia. Makna cerita saya dengan dia ni tiap-tiap kali jumpa semua menangis. Tapi tak apalah. Nangis dunia tak apalah tuan-tuan. Dan nangis ni akan memadamkan api neraka yang akan membakar dia. Tak apalah. Takut kita menangis lalu. Tapi kita tak boleh bawa diri kita menjadi hamba yang sebenar pada Allah. Ni bahaya. Ini teguran Allah ni kena ingat tuan-tuan. Tengok Allah tegur umat Islam di Palestin. Umat Islam ditegur dengan teguran di Palestin. Mampu tak mereka? Tak mampu. Kita tak sedia menyaksikan ayah kita sendiri mati hilang kepala depan mata. Sedia tak? Sedia tak? Teruk fikir macam mana kuatnya, gagahnya jiwa orang-orang Palestin, jiwa umat Islam kat sana ni. Cari ayah dia hilang, tiba-tiba dalam lunggukan bangunan runtuh tu tengok batang tubuh ayah dia dah terpisah daripada badan. Mereka boleh terus kehidupan. Ini teguran Allah Ta'ala. Tuan-tuan tengok 2 bulan lalu Allah tegur kita kat Malaysia. Macam mana Allah tegur? Allah tegur dengan seekor anjing tuan-tuan. Allah tegur dengan seekor anjingnya. Seekor anjing yang pagi-pagi pergi cari makanan kat lungguk sampah. Tiba-tiba dia jumpa di lungguk sampah ni tuan-tuan ada satu bungkusan kain batik warna merah. Dalam bungkusan tu ada bayi. Ada bayi yang dibungkus dengan kain batik, dibuang, dicampur dalam kat lungguk-lungguk sampah. Anjing ni memang dia pergi ke lungguk sampah tu cari makan. Dia jumpa batang tubuh bayi ni yang dibungkus dengan kain merah. Apa anjing ni buat? Adakah anjing ni breakfast dengan bayi ni? Tak. Dia gigit gonggongan tu tuan-tuan, dia pergi jalan, dia bawa, dia hantar depan pintu rumah manusia. Ni teguran Allah Ta'ala. Macam-macam cara dia. Kalau kita tak ingat lagi teguran Allah Ta'ala ni, jenis teruk sangatlah kita ni tuan-tuan. Yang buang bayi ni manusia. Yang ada otak, yang ada akal boleh fikir. Yang Allah takdirkan tegak kita yang buat perangai tak ada otak ni adalah anjing, makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan najis, kemudian dia tidak ada akal. Dia gonggong, dia jinjin, buat jalan tuan-tuan pergi cari rumah manusia, letak depan pintu rumah manusia. Kita nak kata apa dengan teguran Allah Ta'ala? Allah nak tunjuk apa melalui ini? Inilah tahap kita manusia lagi. Dahsyat. Kalau hari ni tuan-tuan kita jumpa orang buang anak tuan-tuan dekat
pagar masjid, pagar surau, tangga masjid, pagar surau, cerita ke orang, orang dah tak terkejut dah. Duk kemarin kami nak mari surau, buka pintu pagar tengok ada satu bungkus, kami ingatkan pisang mah. Hari Jumaat, pun masuk surau berat pisang ni, pisang gajah apa. Buka-buka baik. Oh, orang buat biasa je. Orang tak pelik dah tuan-tuan benda ni. Pasal apa? Sebab hari-hari orang dapati benda yang jauh lebih dahsyat daripada tu. Orang setakat hantar kat surau masjid tak pelik dah. Sebab apa? Sebab hari ni tuan-tuan kita dah baca dah, kita dah tengok dah tuan-tuan, kita dah dengar dah berita dan cerita orang yang tak mau anak yang dia kandungkan, dia flush dalam mangkuk jamban tu sendiri tuan-tuan. Tersangkut bayi tu tak boleh terus, dia tonjoh juga, kantoi. Budak sekolah menengah, dia terang sorang-sorang dia tuan-tuan nak lahirkan anak tu dalam tandas. Bila dah masuk tu tuan-tuan, dia putihkan sendiri orang tu, orang pusat. Dia jolok anak ni nak bagi hilang. Dia flan pula mangkuk tandas. Apa jenis kita tu? Ada yang sampai ke tahap tuan-tuan, tak mau main anak ni sampai ke tahap dia mandikan dengan minyak, dia bakar hidup-hidup. Pasal apa? Mudah-mudahan orang tak boleh kesal, DNA semua habis dah, tak ada bukti. Sampai tahu tu tuan-tuan. Lah kali Allah bagi teguran dengan seekor anjing. Malu kita habiskan. Ingat, Allah boleh bagi teguran jauh lebih dahsyat daripada. Kita tak tahu macam mana Allah Ta'ala nak tegur kita ni. Nanti dengan teguran ni, Allah nak tengok kita kembali daripada dia. Banyak sangat dah tuan-tuan teguran Allah ni. Kalau kita tak kembali lagi pada Allah Ta'ala, takut Allah datang teguran yang jauh lebih kasar. Ada orang kita dah sebutkan kawan main melawak kasar. Kata hang ni melawak kasar. Kita ambil kira sangat kawan melawak kasar. Teguran Allah kita tak tahu ni tuan-tuan. Tak apalah hari ni tuan-tuan kita dengar cerita ada seorang yang murtad daripada keluarga Islam, rumah tangga orang lain. Jangan sampai Allah datangkan ujian dalam keluarga kita pula teruji macam ni. Saya sebut benda ni tuan-tuan di satu masjid, saya tak nak sebut nama dia. Haji tu nangis tuan-tuan. Rupanya anak perempuan ni, kawan yang Hindu. Dia sebut benda ni, dia menangis. Tu dia sembang saya tuan-tuan dah habis tu. Dia sembang dengan saya. Tu dosa. Aku jalan ni nak buat. Anak dia cinta dengan seorang India, agama Hindu. Memang nak ikut Hindu ni. Cinta. Susah dah kami adik-beradik pakat dia kata. Kalau sekiranya Hindu ni, India ni bagi kemewahan pada dia, tak apa abang-abang hang boleh bagi, kau hang boleh bagi. Yang dia hang tinggal dia. Tak mau Ustaz. Sampai ke tahap dia panggil kenapa tak boleh pisahkan dia. Rupanya mereka dah tidur banyak kali. Orang Islam tuan, orang Melayu. Tuan-tuan, tak apalah Allah tegur keluarga haji ni dengan masalah macam tu. Jangan sampai Allah tegur kita. Benda semua ni Allah ingatkan kita melalui teguran supaya kita kembali pada jalan. Selamat kita kalau kita kembali. Tapi kalau tak mau kembali, takut datang teguran yang jauh lebih dahsyat. Cukup Allah Ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Minta maaf tuan-tuan, kuliah subuh pagi ni terlalu santai. Mudah-mudahan kita jumpa lagi, kita mengaji betul-betul. Kami ni letih-letih sungguh habis sekalian. Ni kira ni pun kuliah duha lagi pakat nak buat ayat kira nak macam nak cancel je habis sekalian. Mudah-mudahan tapi tak apa jumpa tuan-tuan ni semangat ni. Buat Abang Fauzi semangat ni. Biar habis sekalian, nanti kita sambung. Ikutkan kata Imam Qurtubi itu ada 3 keadaan. Satu cukup. Satu pun tuan-tuan kemarah. 3 keadaan yang macam mana pun kita, Allah datangkan 3 keadaan, kita akan beri keutamaan pada Allah. Saya sebut satu dulu. Boleh tak? Kalau kiranya lepas sampai raya ni tak sempat bagi yang kedua tu, ingat kira adat hari raya ni kosong-kosong balik. Tuan-tuan buat senang, buat lupa dah. Panjang umur saya cerita balik hadis sekalian. Apa lagi 2 keadaan tu. Jadi nanti kalau saya datang ni pun tuan-tuan ada benda. Saya nak dengar cerita Ustaz ni, ada 2 lagi dia hutang. Mudah-mudahan macam tu. Jadi kalau tak ada apa, tak tinggal apa-apa tuan-tuan, tuan-tuan buat tak beli ya saya. Sedangkan saya ni bukan cana-cana orang tuan-tuan. Handsome, semat, tuan-tuan buat tak hargai macam tu saja. Baik, minta maaf tuan-tuan. Melawak. Baik, melawak yang terakhir. Melawak yang terakhir. Saya nak minta sikit sumbangan, boleh? Tuan ada duit? Saya tanya kalau ada duit, saya minta. Kalau tak ada duit, saya minta tempat lain. Kalau tuan tak risau, saya nak minta sikit sumbangan. Kami ada sekolah agama di sekalian. Saya pernah selalu buat kat sini kutipan.
Sekolah agama kami ni dah masuk tahun keempat. Pelajar kami sekarang ni dah mencecah 187 orang. Guru ada 26 orang. Staf ada 7 orang habis sekali. Jadi semua ni tuan-tuan, guru, staf ni semua duduk sekali di sekolah kami. Kami pula ada sebidang tanah yang ayah saya wakafkan. Ayah saya ni hanya sebidang tanah tu sajalah. Dan tanah yang dia wakafkan untuk kami buat sekolah ni tuan-tuan adalah tanah yang rumah ayah saya buat tu juga, rumah kakak saya situ juga, rumah abang saya pun tu juga. Maka lebihan belakang tu tuan-tuan, maka yang itulah dia bagi untuk kami gunakan secara dana saya buat sekolah. Dan sekolah ni alhamdulillah tuan-tuan cukup semua dah. Ni pun antara hasil sumbangan tuan-tuan juga di Al-Ukhuwah ni. Jadi tuan-tuan ni sekalian, cumanya pelajar kami ni sangat padat. Padat ni tuan-tuan, tahun ni masuk tahun yang keempat dah. Dan tahun depan kalau kami ambil kemasukan pelajar baru tingkatan 1, maka tingkatan 4 ni dia akan naik tingkatan 5. Sedangkan tempat kami dah padat. Dan tuan-tuan kami terpaksa gunakan 2 kelas di bahagian atas tu untuk jadikan asrama sementara. Bila kelas ni tuan-tuan tingkat 3 atas tu, asrama depa ni sementara tak ada asrama ni, maka tuan-tuan mereka waktu nak mandi terpaksa turun tingkat 3 pergi ke tandas ada sekalian. Itulah keadaan depa hari-hari itulah. Jadi tuan-tuan, kami bukan tak boleh nak buat satu asrama yang baru di situ. Tapi sebenarnya memang tak boleh dah sebab tanah kami ni dah padat. Dah padat. Nak buat macam mana pun padat. Tanah ni tuan-tuan, orang kata apa? 2 ekar tanah yang saya ni tolak dengan bahagian rumah dia, tolak dengan bahagian rumah abang kakak ni, maka tinggal tuan-tuan seekor lebih gitulah. Tak ada tempat main, sangat terhad. Jadi budak pun dah padat sangat habis sekalian. Jadinya ada seorang hamba Allah ni, dia simpati keadaan ni, maka dia wakafkan tuan-tuan tanah kepada kami 6 ekar untuk kami sambung terus. Dia wakafkan 6 ekar ni untuk kami sambung terus supaya pengambilan akan datang tahun-tahun mendatang ni tak ada masalah dah tuan-tuan sekalian. Kerana permintaan di sekolah kami ni tuan-tuan semakin baik. Dan tuan-tuan tahun lepas kami terpaksa hadkan pengambilan. Yang minta ni tuan-tuan 130 orang lebih, tetapi kami hanya boleh tampung untuk pengambilan tahun lepas ni hanya 20 lebih je tuan-tuan. Kalau ambil lebih tak tahu nak buang ke mana tuan-tuan, nak sumbat ke mana pun tak tahu. Jadi hadirin sekalian, untuk tahun depan ni kami tak boleh tolak. Tak boleh tolak dah hadirin sekalian, memang budak minta. Kami dah buat dah tuan-tuan, hantar orang awal ni, maka hak tengok juga yang akan minta ni tuan-tuan 1 lebih. Jadi kami mesti buat persiapan hadirin sekalian. Tempat kami ni lah ni sangat-sangat dapat sambutan. Kerana apa tuan-tuan, sebelum ni depa tak budi sekolah agama. Sebelum ni tawak masuk sekolah agama, naik signboard apa, naik banner, tak budi tuan-tuan. Sampailah ke tahap kami berikan tawaran tuan-tuan, anak yatim, fakir, miskin, ngaji percuma. Kemudian hak yang anak-anak masalah pun hantar kat kami cuba repair balik. Tuan-tuan, lo ni ada sambutannya bila mereka tengok hasil yang kami jaga ni. Budak-budak yang kami ambil ni tuan-tuan, ada budak yang tak reti langsung, tak kenal alif bata, tak kenal ABC. Tapi guru-guru ni kami tabiah, ajak macam mana pun ajak. Sebab mereka ni mak ayah nak hantar sekolah agama, tapi bila pergi temu duga sekolah agama semua pakai tak dapat. Bila mereka ni yang masalah tak kenal agama, bila nak hantar sekolah agama tak dapat sebab interview tak lepas, maka kita pula tak ambil mereka. Kat mana mereka nak mengaji agama? Mereka lah orang yang semakin hari tak kenal agama. Bila tak kenal agama, tu masalah. Kami ambil tuan-tuan, walaupun tak kenal huruf alif, gagahlah juga buat pemulihan, 2 tahun buat pemulihan. Alhamdulillah baik. Akhlak dia baik, apa semua, jaga suku. Dan ni tuan-tuan, sambutan dia baik. Jadinya bila sambutan ni tuan-tuan galakkan, tempat pula tak cukup. Tanah orang dah bagi dah 6 ekar tuan-tuan, tapi di peringkat awal ni tuan-tuan, kami hanya nak buat surau dulu. Buat surau dan juga tuan-tuan asrama tu saja. Sebab tempat ni kalau tak ada surau pun kami tak mampu tampung aktiviti dia tu juga. Pengajian tu, pengajian utama depa ni kitab apa semua Quran, semua atas surau habis sekali. Yang kedua asrama. Yang tu saja dulu tuan-tuan. Dan kami tuan-tuan hasratnya nak buat surau ni, asrama ni sekadar menampung hak yang keperluan dah. Yang surau ni kalau hasrat kami nak buat jangka masa yang panjang, kemudian nak buat besar untuk pengajian orang-orang awam gitu juga. Hadirin sekalian, tu saya nak maklumkan. Tanah ni dah ada tapi hutan belantara. Target kami ni tuan-tuan, kalau dapat duit yang cukup, maka kami akan terus buat tolak tanah ni tuan-tuan untuk pembinaan terus Ramadan, lepas Ramadan ni. Itulah nak cerita tuan-tuan. Tuan-tuan faham tak cerita? Kalau faham, saya nak minta sumbangan. Untuk kos surau ni keseluruhan dia tuan-tuan 340,000 dan kita buat santai terbuka ni tuan-tuan, dan
untuk menampung jumlah yang 1000 lebih boleh tampung hadis sekalian untuk pengajian orang-orang awam dan sebagainya. Tanah yang baru ni pula tepi jalan hadis sekalian. Mudah kami nak buat program buat. Yang kedua, asrama ni tuan-tuan hanya 100,000 lebih saja. 100,000 lebih saja hadis sekalian. 100 kalau hak yang sebelum ni punya hak yang plan dia tunjuk kat saya tu 138,000. Hak yang terbaru ni dia tunjuk pula sebab saya suruh keluarkan tangga tu, maka 20,000 lebih. Itu saja untuk asrama dan untuk surau. Kalau tuan-tuan nak beri sumbangan, anda dahului dengan jazakumullah kulla jazak. Sebab tempat kami ni kena mengaji agama. Kalau tak mengaji agama, kosok budak-budak. Remaja kami di Pantai ni banyak kosok dengan dadah habis. Tuan-tuan boleh pergi tengok Pantai ni. Anak-anak kecil sekolah rendah pun dah terlibat dengan gam. Dan kemudian tuan-tuan, hak yang tak mampu beli dadah, mereka dah minum air ketum. Semua jalan mengikut mereka. Ketum dia pun tuan-tuan tak air ketum. Bukan warna hijau, warna hitam legam. Dia campur dengan dalam botol air Coca-Cola, campur dengan benda-benda yang lain. Badan habis tuan-tuan. Tengok. Kan kita tak kenal orang kampung kita, kawan-kawan kita. Satu bayar dengan kita, tapi badan habis tuan-tuan minum air ketum. Jadi kami terpaksa buat macam tu supaya anak-anak kami ada generasi contoh di bahagian atas. Ni hak yang lapisan atas ni tak ada contoh yang baik. Yang budak ni nak besar dalam keadaan macam tu keadaan dia. Dia kena buat sekolah agama ni tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan pun dapat saham akhirat di atas perjuangan ni juga. Tapi syarat dia kena sumbang. Kami sokong sah, tapi minta sumbangan tak mau bagi. Ini sokong membawa rebah nama dia. Baik saya menawar hadis sekalian, berkat Ramadan ni kalau tuan-tuan nak zakat dan sebagainya, maka tuan-tuan boleh berniat kerana kami ada di perkampungan ni, kami ada 7 daripada 8 asnaf. Yang tak ada cuma mu'allaf fi qulubihim saja. Yang Ibnu Sabil pun ada guru yang kami ambil daripada Indonesia yang mari memang mengajak semata-mata mengajak saja hadis sekalian. Kami ada semua dah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab wa ilaihil marji' wal ma'af. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.